Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama bertemu dan berhimpun pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkatan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Terima kasih pada semua yang bersama pada malam ini, baik di Facebook ataupun di TikTok, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Jadi jom kita pakat-pakat share, pakat-pakat sebarkan kuliah kita pada malam ini, insya-Allah. Sebab insya-Allah lah saya cuba pada malam ini untuk memberikan satu kupasan yang saya kira agak menarik lah, insya-Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu tentang bulan Rejab. Tentang bulan Rejab. Sebabnya ialah alhamdulillah, syukur pada Allah, malam ni menjelang maghrib sebentar tadi berkumandangnya azan maghrib, maka alhamdulillah Allah telah pilih kita untuk mengecapi nikmat berada di bulan Rejab. Maknanya sekarang ni kita dah masuk bulan Rejab lah ni, kan, malam ni kita dah Rejab lah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, bulan Rejab ini sebenarnya adalah salah satu bulan, Ustaz ucap Waalaikumsalam pada semua yang bagi salam di TikTok dan di Facebook. Ya, minta maaf Ustaz tak boleh nak scroll satu-satu, sebab kita nak fokus sikit pada kuliah kita pada malam ni, insya-Allah. Apa pun, stay tune, insya-Allah, sampai habis siaran kita pada malam ini. Mudah-mudahan dipermudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Baik, terlebih dahulu terima kasih semua sahabat-sahabat daripada Malaysia, daripada Indonesia, daripada Brunei, daripada Singapura, yang saya ada tengok nama-namanya di Facebook dan juga di TikTok, insya-Allah. Mudah-mudahan
Allah merahmati kita semua, insya-Allah. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bila kita sebut tentang bulan Rejab ni, dia sebenarnya adalah salah satu bulan yang disebut oleh Allah sebagai bulan-bulan haram, yang dinamakan sebagai bulan-bulan haram. Dan kalau kita rujuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan haram ini Nabi kata ada 4 bulan. Daripada 12 bulan Islam yang disusun mengikut urutannya Muharram, Safar. Kalau tuan-tuan ingat boleh ikut saya lah, tapi slow-slow, jangan kuat-kuat sangat. Sekejap lagi mengamuk pula bini kat sebelah kan, slow-slow aja. Saya ulang balik, start daripada Muharram, Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, lepas Rejab Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Nampak semua hafal tu. Kan, nampak cantik tu, semua hafal. Jangan kita hafal Januari sampai Disember je. Bulan-bulan Islam pun kalau boleh kita kena tahulah, insya-Allah. Baik, dalam 12 bulan itu Nabi kata ada 4 bulan yang diharamkan Allah. Maksud diharamkan Allah pada saat itu, pada zaman Rasulullah itu, ialah kata ulama, diharamkan peperangan pada masa itu. Tak boleh bergaduh, kan orang Arab masa itu kan suka bergaduh, suka berperang, suka menumpahkan darah, istilahnya bergaduh lah, berperang. Jadi 4 bulan ini Allah haramkan berperang pada masa itu. Tak boleh berperang, maknanya bulan berdamai lah. Maknanya kalau berselisih pun pedang simpan, muka geram aja kan, nak tumbuk tak boleh. Dia lebih kurang macam tu lah kan. Dia panggil bulan-bulan haram. Baik, Nabi kata ada 3 bulan haram yang berturutan, dan satunya Nabi kata dia duduk jauh sikit di tengah. 3 yang berturut itu Nabi kata iaitu Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Ini straight ni. Zulkaidah bulan ke-11, Zulhijjah bulan 12, Muharram bulan 1. Yang kita start Muharram tadi tu kan. 3 bulan. Okey. Dan satu yang tercampak di hujung sikit, Nabi kata iaitulah bulan Rejab. Ni yang kita duduk malam ini namanya bulan Rejab. Yang kita duduk malam ni. So, ulama bincang, ulama kaji, kenapa 4 bulan ni diharamkan, khususnya pada masa itu tak, zaman itu. Iaitu kata ulama, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, 3 straight. Ni dengar baik-baik ni kan, tak faham pula kan. Kan dengar baik-baik, kalau nak catat, kalau nak komen lah di situ, tulis kat komen pun tak apa. Tapi kalau tulis dalam handphone pun, tapi handphone tengah tengok kan, tak kisahlah. Atau tuan-tuan jenis memang hafaz Quran punya, ingatan kuat, terus hafal terus, saya cakap terus ingat, itu memang A punya. Kan. Relax, bawa tenang. Kita santai-santai je malam ni, tak? Macam biasa, insya-Allah. Baik. Ulama kata 3 bulan yang straight tadi ni, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Sebab apa 3 bulan ni straight? Sebab Zulkaidah iaitu sebulan. Ustaz comel. Pandai je korang ni. Baik, comel ialah bambam kan. Comel. Aduh, tak bawa tenang. Dengar dulu. Tak. Zulkaidah, sebulan Zulkaidah tu kenapa diharamkan? Sebab ulama kata itu preparation zaman itu nak pergi haji.
Jadi sebulan sebelum pergi haji, ni haji Zulhijjah ni kan. Zulhijjah ni haji. Jadi sebulan sebelum pergi Allah haramkan berperang. Bulan Zulhijjah musim haji Allah haramkan perang. Bulan Muharram pun diharamkan juga, sebab masa Muharram ni orang mula nak balik daripada buat haji. Boleh dapat tak? Cantik kan? Allah susun tu memang cun lah. Memang ngamsoi punya. Oi, cakap Cina pula, raya Cina kan. Jadi Zulkaedah sebulan sebelum pergi haji, Zulhijjah bulan haji, Muharram orang balik haji. Sini orang pergi haji, sini orang buat haji, sini orang balik haji. So 3 bulan ni Allah haramkan pada zaman itulah. Okey, settle. Rejab pula, sebab apa diharamkan perang pada masa itu? Sebab preparation untuk Ramadan. Boleh dapat. Sebab bila saya sebut Rejab ni, saya rasa hari ni pun dah viral lah. Macam-macam poster, macam-macam kelebihan, macam-macam doa yang diviralkan di Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp, TikTok dan sebagainya lah kan. Jadi nak sebutnya ialah bila saya sebut Rejab, mestilah kepala kita terbayang Ramadan. Bila kata, malam ni dah 1 Rejab ni, malam pertama Rejab. So apalah kepala kita? Ramadan dah dekat ni, jangan buat main. Nampak? Kan? Kita mesti lekatlah kepala kita, Ramadan dah dekat. Dia kalau nak lagi dekat Ramadan tu, tu tunggu keluar iklan Yusof Tayyib tu lah. Yusof Tayyib, yang iklan kurma berbisik-bisik tu kan. Tayyub. Yusof Tayyib. Yang saya kenal aku benar-benar dengan nama toki dia ni. Yang aku kenal Ustaz Aslam aja, Gerak Khas the movie. Kan. Jadi masa keluar iklan Yusof Tayyib, bisik-bisik aja kan. Itu Ramadan lagi dekat lah tu. Dah. Jadi okey, settle yang tu dah. Baik. Yang kedua, part yang kedua saya nak sebut malam ni ialah ada satu pandangan yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i sebut, ya. Ya Daniel, Ustaz Bambam, kenapa? Kan, kita share-share kebaikan dalam TikTok, insya-Allah. Kan, merata-rata lah kita share mana yang boleh lah. Baik. Imam Syafi'i menyebut, ini dengar baik-baik, ini bukan Nabi kata ke bukan, ini pandangan Imam Syafi'i. Pandangan Imam Syafi'i. Saya pun ada baca dalam kitab Ensiklopedia Amalan Setahun. Sekejap ni. Tak sampai pula. Ambil tak? Tak nampak. Ni kitab ni. Tak nampak. Ni ensiklopedia setahun hitam ni. Dah. Okey. Ni kitab ni. Nampak? Ensiklopedia Amalan Ensiklopedia Amalan Setahun. Tolong ingat nama kitab ni. Ensiklopedia Amalan Setahun. Jadi ustaz mencadangkan, saya cadangkanlah, kalau tuan-tuan ada rezeki lebih, belilah kitab ni, cetakan Telaga Biru. Tak payah risau-risau. Tak payah risau-risau. Kenapa Aurora line dah jadi bengong? Bawa-bawa bertenang Aurora. Kan, dok tiup sikit. Nanti line okey tu. Okey. Kitab Ensiklopedia Amalan Setahun, cetakan Telaga Biru. Telaga Biru tahu kan? Bukan telaga buta, Telaga Biru. Yang Ustaz Zahazan apa semua penulis-penulis hebat tu kan. Okey.
Saya beli kitab ni, harganya di sini tertera RM80. Semenanjung Malaysia RM80, Sabah Sarawak RM85. Ini saya bukan promosi dapat komisen ke apa, tak ada. Ini saya nak ambil pahala. Jadi siapa nak beli, boleh buka laman web ke Facebook ke, tuan-tuan carilah Telaga Biru, dan tuan-tuan type nama kitab ni, Ensiklopedia Amalan Setahun. Ya. Bagus ni buku ni. Pertama tuan-tuan tengok dia punya kulit dia tebal. Ni kertas dia kualiti, jenis tebal. Lepas tu tulisan dia colourful, warna-warni. Qurannya ada baris-baris. Lepas tu ada gambar lah apa, macam-macam lah. Dan dia menghuraikan tentang kita punya setiap bulan Islam tu. Katalah start daripada awal Muharram. Okey, Muharram apa? Kisah dia ke, hadis Nabi ke, anjuran apa dalam bulan Muharram. Lepas tu Safar, apa dia bulan Safar, bla 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 bla. Semua ada dalil. Kalau hadis tu hadis palsu, dia akan beritahu hadis palsu. Kalau benda tu hadis sahih, dia beritahu. Memang terbaik kitab ni. Saya recommended. Saya recommend tuan-tuan, ibu-ibu beli. InsyaAllah Lisa pergi Malaysia nanti, Lisa akan beli. Lisa duduk di mana pula tu? Jauh tu kan. Tapi boleh beli online, tak payah pening. Cari dekat laman web Telaga Biru ataupun website ke mana-mana kan. Lepas tu type dekat bahagian search dalam ruangan tu, Ensiklopedia. Tunjuk ustaz buku tu. Ni ni. Cepat, siapa nak screenshot, cepat. Ensiklopedia Amalan Setahun, Muharram sampai Zulhijjah kan. Harga kat sini ustaz beli berapa tahun lama dah, RM80. Sabah Sarawak RM85. Mungkin harga pos RM10 lah kot no. Lebih kurang macam tu lah. Jadi lagi senang, tuan-tuan order je lepas ni, lepas Raya Cina lah. Esok lusa hari Senin ke order, hari Ahad ke Senin mungkin orang boleh post, 2-3 hari sampai lah kan, insya-Allah. Jadi okey, dalam kitab ni pun dia ada tulis satu pandangan Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i kata sama-sama apa? Imam Syafi'i kata ada 5 malam yang dimustajabkan doa oleh Allah. 5 malam yang dimustajabkan doa oleh Allah. Yang Kak Zah tulis tu betul lah tu, Ensiklopedia Amalan Setahun. Nak eja ensiklopedia tu suka hati korang lah, pandai-pandai lah eja kan, janji bunyinya ensiklopedia. Nak eja kok mana suka hati kan, janji faham sudah. Macam itulah. Baik tuan-tuan ibu-ibu sekalian, Aurora bawa-bawa tenang. TikTok masalah, U-Mobile pun masalah. Allah Akbar, kesiannya kan. Tak apa, insya-Allah ada rezeki tu, kita doa yang baik-baik. Sian kawan-kawan kita nak tengok tak dapat kan. Nak buat macam mana, rezeki masing-masing lah. Okey, sambung lagi. Imam Syafi'i ini, ingat saya ulang balik, ini pandangan Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i kata ada 5 malam. Ni tolong catat ni, masing-masing tolong ingat. Ada 5 malam yang dimustajabkan doa oleh Allah menurut pandangan Imam Asy-Syafi'i. Nasib baik Ros dengar jelas suara ustaz. Yang dengar jelas tu alhamdulillah, terima kasih, syukur pada Allah kan. Suara pun okey dah, muka tak nampak tak apa, suara yang penting kan. Baik, Imam Syafi'i kata ada 5 malam yang Allah mustajabkan doa. Saya ulang balik, ini bukan hadis Nabi, ini pandangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni saya tak payah hurai lah, imam mazhab kita, ulama besar, imam yang sangat hebat, yang sangat alim, yang sangat warak, semua boleh kat dia lah. Okey, Imam Syafi'i kata ada 5 malam yang Allah mustajabkan doa. Yang pertama, malam Jumaat. Ini yang selalu saya sebut tiap-tiap minggu kan. Ingat bila kita baca Yasin, malam semalam, malam semalam, malam Jumaat.
Imam Syafi'i kata salah satu malam dimakbulkan doa ialah malam Jumaat. So malam Jumaat ni dia berlaku bila? Every week, tiap-tiap minggu. Tiap-tiap minggu. InsyaAllah Khamis malam Jumaat je ingat. Dah orang ni bila Khamis malam Jumaat tu kadang lain konanya. Kan? Jadi kita kena ingat ginilah, Khamis malam Jumaat itu malam mustajab doa. Satu. Yang kedua, malam pertama bulan Rejab. Bila Ustaz? Korang jangan buat-buat heran. Sekarang ni, malam ini. Malam ini. Malam pertama bulan Rejab adalah malam ini. Sekarang ni, yang saya tengah ceramah kuliah live ni, ini malam dia. Ingat tu, malam Jumaat nombor 1. Nombor 2, malam ini. Bukan malam ni, malam pertama bulan Rejab. Nombor 3, kata Imam Syafi'i, adalah malam nisfu Sya'ban, bulan depan. Bulan depan kita ada nisfu Sya'ban, bulan Sya'ban kan. Malam nisfu Sya'ban tu, tu nanti kita ceramah malam tu lah. Panjang umur insya-Allah, amin, kita ceramah nanti. 3, malam Jumaat, malam pertama Rejab, malam ni. Dan malam ni tu maksudnya sampai sebelum subuh besok lah. Daripada maghrib sampailah subuh besok. Azan subuh tu, itu habis waktu dia, waktu mustajab tu. Yang ketiga, malam nisfu Sya'ban. Yang keempat, malam Idul Fitri, malam raya puasa. Bawa-bawa tenang, ya. Bawa-bawa tenang. Puasa pun belum. Sabar. Baju raya dah tempah 4 raya tu. Kan? 13 pasang. Kan? Relax. Bawa-bawa tenang semua. Malam keempat adalah malam hari raya puasa. Dan malam terakhir, kata Imam Syafi'i, malam kelima ialah malam hari raya korban. Macam besok raya korban, malam ni. Macam besok raya puasa, malam raya tu, orang panggil malam raya tu. Itulah 5 malam yang dimustajabkan Allah Subhanahu Wa Taala menurut pandangan Imam Syafi'i. Tak apa Aurora, tak ada rezeki lah malam ni nak tengok Ustaz kan. Nak dengar kuliah Ustaz. InsyaAllah ada rezeki besok, kita tengok macam mana. Baik, boleh dapat no? Ustaz ulang balik secara ringkas. Pertama, malam Jumaat. Yang kedua, malam pertama Rejab. Yang ketiga, malam apa tadi? Nisfu Sya'ban. Yang keempat, malam raya puasa atau raya Idul Fitri. Dan yang kelima, malam hari raya korban. Dapat 5 tu kan? Okey. So, cerita dia malam ni apa nak buat? Itu cerita dia. Cerita dia malam ni, ulama pesan-pesan pada kita, banyakkan istighfar. 1. So malam ni sambil-sambil duduk rehat-rehat malam ni dah, besok pun cuti kan, kita istighfar lah. Istighfar tu maknanya kita sebut lafaz astaghfirullahalazim. Itu paling pendek lah kan. Ataupun kita bacalah sambung, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Itu. 1, istighfar. Kedua, banyakkan selawat malam ni. Ni saya ingat untuk saya jugalah, kadang kita ni leka, lalai, cuai kan. Itu untungnya dengar-dengar tazkirah ni, kita di-remindkan, kita diperingatkan semula. Nampak, kita diingatkan, bahawa aku terperasan malam ni malam pertama Rejab. Kalau tidak, kita diingat air sinar aja KWSP. Yang itu ingat kan, bab duit ke darah ingat, bab bulan-bulan Islam ni terlupa pula kan. So malam ni kita ingatkan. So yang pertama, banyakkan istighfar. Yang kedua tadi, banyakkan selawat. Maksud tazkirah mengingati, betul. Makna tazkirah tu ingat mengingati. Kan, betul tu. Cincin pula dah. Cincah 0506
Halus benar tulisan, tak nampak ustaz. Dah lah pakai spek pun tak nampak lagi. Jadi maknanya apa? Pertama, banyakkan istighfar. Nombor dua, banyakkan selawat Nabi. Kalau cantik sikit malam ni kita baca-baca Quran ke sikit kan. Yang keempat, banyakkan berdoa. Banyakkan berdoa. Okey, saya rasa doa ni pun dah dipostkan dah dekat Facebook, Twitter, semua media-media masa ni saya tengok dah banyak dah viral-viral kan. Dan tadi pun ustaz ada post dekat TikTok tentang doa yang diajarkan dan dibacakan oleh Nabi SAW. Doa ni kita baca bukan malam ni saja, tapi kita baca sampai habis Ramadan. 3 bulan straight baca doa ni. Dah tuan-tuan mungkin dah tengok dalam yang mana geng TikTok saya, dia mungkin jumpalah doa tu. 2 minit lebih saya doa tadi. Ada dalam doa tu 2 minit lebih macam itulah sikit. Kan, panjang sikit lah. Saya masuk doa COVID sikit situ kan, tambah-tambah lah doanya. Baik, jadi apa doanya? Saya tengok tadi ada 2 riwayat lah. Seingat saya, satu riwayat hadis tu Imam Abu Daud, satu lagi saya tak perasan, saya ingat Imam Tirmizi kot. Tapi itu hadis yang Nabi pernah mengajar kita doa ketika masuknya bulan Rejab. Dan saya percaya tuan-tuan, ibu-ibu, muslimin, muslimat yang saya kasihi sekalian, pening ustaz. Bawa bertenang Kak Zah. Saya yang pening. Relax. Kak Zah dan sahabat-sahabat semua kan bawa bertenang. Sebab ada 2 kamera kan, dah macam artis. Jadi biar saya je yang pening ke sana kemari. Tak apa, kita nak raih dua-dua. Kasih sayang terbahagi 2. Kan. Macam itu katanya. Okey. Butang pun cabut ni. Baik, tuan-tuan ibu-ibu sekalian, apa saya nak sebut tadi? Doa tu. Apa bunyi doa dia? Dan saya rasa doa itu adalah doa yang semua kita yang hadir malam ni semuanya hafal, saya rasa. Kan, yang mana hafal alhamdulillah, yang belum hafal boleh dengar saya baca sekejap dan cuba ingat, tulis dan hafal. Kalau tak dapat juga malam ni, nanti lepas ni boleh Google lah. Di Google saya rasa ada kan. Boleh Google doa bulan Rejab, boleh Google insya-Allah. Doanya pendek sahaja. Yang mana hafal ke apa, ikut saya lah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa ni Rasulullah ajar kita baca sampailah sampailah nanti habis Ramadan, kita akan tamatkan doa itulah. Sebab kesesuaiannya untuk 3 bulan ni, Rejab, Syaban, Ramadan. Baik, doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Bukan doa makan ya. Doa makan semua hafal. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu doa makan bang, bawa tenang. Ini doa bulan Rejab, Syaban, Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabin, Rejab lah, Rajabin, wa Sya'ban, bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Satu riwayat lagi menyebut wa barik lana Ramadan. Ada 2 riwayat lah. Jadi kita ambil satu je, senang, tak payah pening kepala. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Saya ulang sekali lagi. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Apa maksudnya? Kena tahu maksud kan. Bila kita tahu maksud, baru sedap nak berdoa. Betul tak tuan-tuan? Bila kita tahu makna maksud, baru sedap sikit nak berdoa tu kan. Sebab kita
tahu, kita faham, kita menghayati itu lebih sebab kita reti doa tu. Bonda 220. Waalaikumsalam. Okey nah. Baik. Okey, nampak maintain lagi oh. Facebook maintain. Kan, TikTok pun maintain nampak gayanya. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Yalah sebab besok cuti kan. Baik. Apa makna doa tu? Allahumma wahai Tuhan kami. Ingat, Allahumma wahai Tuhan kami, barik lana, berkatilah kami. Kami ni makna kita, anak, isteri, suami, adik-beradik. Kita ramai-ramai. Allahumma wahai Tuhan kami, barik lana, berkatilah kami, fi Rajabin, dalam bulan Rajab, wa Sya'ban, dan dalam bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan panjangkan usia kami ya Allah sampailah bertemu dengan bulan Ramadan. Dapat? Wahai Tuhan kami, berkatilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan panjangkan usia kami sehingga masuknya bulan Ramadan. Bila nak baca doa ni Ustaz? Start daripada malam ni sampailah habis Ramadan. Tapi masa nak masuk Ramadan besok, kita boleh modify sikit. Allahumma barik lana fi Ramadan. Sebab Rejab Syaban dah habis. Kan, Rejab Syaban dah habis, nantilah, bukan sekarang. Bila dah masuk malam Ramadan besok, nanti kita peringat balik lah. Doa tu kita modify sikit. Sebab kita dah masuk Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan. Macam tu. Boleh juga. Okey. So, yang penting untuk 2 bulan ni, Rejab dan Syaban, inilah doa yang kita kena baca. Pada saya, tiap-tiap waktu solat kita baca. Habis sembahyang, wirid-wirid, lepas tu kita doa kan. Ataupun doa majlis kejap lagi pun kita akan bacakan. Dan saya sukalah mengulang, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan. Saya ulang 3 kali. Kan, saya ulang 3 kali. Betul ke Ustaz esok boleh puasa sunat 1 Rejab? Kejap lagi saya cerita. Itu memang bab terakhir saya nak cerita, bab puasa kejap lagi. Terima kasih Bunga Matahari. Bunga Matahari Facebook terima kasih banyak. Okey. Apa tadi? Maksud dia tu kan. Maknanya wa ballighna Ramadan tu saya ulang 3 kali Yalah, maknanya kita bersungguh minta, ya Allah, sampaikanlah aku di bulan Ramadan, panjangkan usia aku di bulan Ramadan, panjangkan usia aku sampai masuk bulan Ramadan, ya Allah. Semangat tu. Yang tu yang kita nak. Jadi tuan-tuan, satu benda saya nak menambah sikit. Dan tuan-tuan jangan susah hati kalau doa ni tak hafal dalam bahasa Arab, tak apa, bukan wajib. Bahasa Melayu kita je lah. Kalau kita ni orang putih kan, kok ada Mak Saleh dalam ni, bahasa orang putih aja. Kalau ada orang Jerman, pakai bahasa Jerman je, tak ada masalah. Ya. Tapi saya tengok rasa-rasa macam Melayu aja banyak dalam ni. Rasa banyak orang Melayu aja nampak gaya kan. Jadi kita bahasa Melayu aja lah. Kalau tak reti bahasa Arab, tak ingat kalimah Arab tu, kita bahasa Melayu kan aja lah. Ya. Okey, habis yang tu. Bahasa Melayunya saya ulang balik, ya Allah, berkatilah kami di bulan Rejab dan bulan Sya'ban, dan panjangkan usia kami sehingga dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Macam tu. Boleh dapat? Cantik. Okey. Alright. So, satu Ustaz nak tambah lagi. Sebab soalan ni bukan soalan, benda ni Ustaz dah banyak dapat. Malam ni pun bertalu-talu juga dalam WhatsApp Ustaz dapat. Dalam channel-channel lain pun, yalah, Telegram ke apa kan, ada juga dapat. Tentang kelebihan yang kelebihan yang disebar-sebarkan tu, ada benda yang tak betul juga. Saya rasa tuan-tuan pun dapat, ibu-ibu pun dapat. Terima kasih ya Pak ya, bagi nasi lemak kat Ustaz. Terima kasih, murah rezeki, panjang umur, amin. Okey. Iaitu yang
disebar-sebarkan. Itulah masalah orang kita ni pun, kadang-kadang benda tidak pasti, jangan disebarkan. Saya rasa tuan-tuan pun dapat rasanya kan, apa dia yang disebarkan, kata siapa yang berkongsikan cerita Rejab ni dia akan dapat pahala sebanyak 80 tahun, siapa yang berpuasa dia akan dapat 800 tahun lah, macam-macam lah. Dengar pun rasa seram sejuk dia buatnya kan. Dan sebenarnya tuan-tuan, benda tu tidak ada dalam hadis. Tak ada dalam hadis yang menceritakan kata siapa yang menyebar-nyebarkan berita ni dapat kelebihan 80 tahun lah, 700 tahun. Suka hati kau orang je mereka-reka benda tu kan. Benda yang apa tu, yang tak betul, kita kena beritahu benda tu tak betul. Kita tak nak masyarakat kita nanti dia apa tu terpengaruh. Jadi kena ingat benda tu ya. Dan kita jangan sebar-sebarkan. Tadi ada sahabat kita daripada Perlis pun tanya, Kak Saliza kita kan, ada kawan dia tanya, kalau kita percaya berdosa ke? Kalau kita tak tahu tak berdosa lah kan. Kita sebab benda tu ialah orang tak tahu, dia percaya kan. Itu tak salah pada dia lah, sebab dia memang tak tahu. So kita yang dah tahu malam ni, kita kena beritahu pada orang yang tak tahu. Bila kita terima je daripada mana grup, beritahu benda ni tak betul. Kita cakap elok-elok lah, jangan mengamuk pula kan. Kita cakap benda ni tak betul, benda ni tidak ada nas, tak ada hadis. Cakap elok-elok. Okey, boleh dapat no? Satu lagi lupa Ustaz nak tambah. Malam-malam Rejab yang mulia malam ni pun cantik kalau kita membanyakkan infak, membanyakkan sedekah kan. Besar pahalanya tu. Terima kasihlah yang bagi-bagi roti canai tadi kan, bonda apa semua, terima kasih banyak. Dah sedekah lah tu. Itu kes sedekah lah tak. Kebetulan pula kan. Jadi itu saya nak sebut. Okey, part yang akhir sekali malam ni, sebab saya ambil poin yang besar-besar lah, poin yang berlegal lah masyarakat kan, iaitu bab puasa. Bab puasa, apa dia? Ada siapa tanya tadi tajuk malam ni kita cerita pasal bulan Rejab. Sebab malam ni kita dah first Rejab, mana besok 1 hari bulan Rejab lah, tapi malam ni dah masuk kan. Jadi kita baca doa tadi yang saya dah sebut, yang banyak dah share tadi dalam TikTok pun, saya dah share doa itu. Jadi kita pakat-pakat share lah kan, biar ramai orang tahu, insya-Allah. Baik, yang terakhir, banyak orang tanya pasal puasa. Ada orang kata, Ustaz, besok boleh puasa tak? Dia macam ni, selagi hari itu bukan hari yang diharamkan berpuasa, bersungguh Aurora, tahniahlah Aurora, sebab bersungguh betul dia mencari lain kan. Alhamdulillah, rezeki dapat juga malam ni dia. Bagus. Usaha tangga kejayaan. Siapa ni? Ada syuhada bagi nasi lemak ke Ustaz banyaknya. Nanti mesti game Facebook tanya, ya Allah Ustaz ni sekejap nasi lemak, sekejap coklat, sekejap durian, apa ke benda tu Ustaz? Itu TikTok tahulah, Facebook dia tak tahu kan. Itu game TikTok dia tahu. Itu macam gift lah, dia bagi hadiah kan. Dia suka kot, dia bagilah. Jadi itu cerita dia. Abai ke je lah benda tu buat-buat bertenang. Bukan nasi lemak betul pun, gambar aja kan. Tapi tu rezeki lah, dapat pahala tu kan. Macam kita infak, itu duit sebenarnya kan, macam kita infak lah. Jadi itu rezeki lah, insya-Allah. Baik, Bob dah masuk Bob. Waalaikumsalam Bob. Bob relax dulu Bob. Kita kuliah malam ni kuliah bulan Rejab. Kita cerita kelebihan bulan Rejab ya. Jadi yang baru masuk tu, itu yang Ustaz share malam ni, kelebihan bulan Rejab. Kuliah kita dah start 9 suku tadi. Lama dah kan. Tapi tak apa, yang mana baru masuk pun ahlan wa sahlan, selamat datang. Facebook ke TikTok, terima kasih banyak. Tolong share, tolong wawarkan benda baik kan, kita share. Okey, sambung balik bab puasa. Puasa ni, ada orang tanya, Ustaz, saya nak puasa besok 1 Rejab. Okey, puasa ni yang tak boleh hari yang diharamkan berpuasa saja.
Iaitu air raya. Air raya tak ada puasa kan? 1 Syawal puasa. Kau jangan tunjuk alim sangat. Buat tenang. Kita baru settle sebulan Ramadan kan. Habis sebulan 1 Syawal tu raya. Dia naik semangat pula nak puasa. Itu bengong namanya. Kan? Tak boleh. Allah haramkan kita puasa pada 1 Syawal. Lepas tu raya haji campur hari tasyrik 3 hari tu kan. Itu. Okey. Satu, ini saya cerita asas dulu, asas dulu. Yang kedua, ada orang tanya, boleh tak ustaz kita puasa straight 3 bulan, Rejab sebulan full, Syakban 1 bulan full, Ramadan of course lah kan, puasa sebulan. Boleh tak ustaz 3 bulan straight? Dengar baik-baik. Assalamualaikum ustaz, baru join. Waalaikumsalam. Baik. Hari apa yang dilarang berpuasa? Tadi saya sebut kan, hari raya. Antaranya hari raya puasa 1 Syawal, 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 Zulhijjah. Ada lagi tak hari-hari lain yang tak boleh puasa? Rasanya yang tu je kot. Kalau ada ustaz cici-cici ke, tolong tambah lah. Kan? Tolong tambah insya-Allah. Baik. Apa ustaz nak sebut tadi? Okey. Puasa straight lah. Puasa straight. Hari tasyrik. Hari tasyrik tu yang 3 hari lepas raya haji tu. Kita raya haji kan 10 hari bulan Zulhijjah kan. 11, 12, 13 tu dipanggil hari tasyrik lah. Jadi hari yang kita sembelih menatang tu, tu semua tak boleh puasa lah. Okey, sambung balik. Boleh tak nak straight puasa 3 bulan? Jawapan dia, tidak ada suruhan melakukan demikian. Tak ada tuntutan. Tak ada dalil yang kata puasalah 3 bulan straight, Rejab, Syakban, Ramadan. Tidak ada. Tapi kalau saya nak buat ustaz, kalau nak buat, ada cadangan dia begini. Okey. Sekejap lagi ustaz sebut cadangan dia. Ustaz nak pergi dulu, orang yang tanya besok boleh puasa tak? Boleh puasa besok. Tapi kena ingat, besok hari Sabtu. Esok hari Sabtu. Okey? Esok hari Sabtu. Hari Sabtu ni, ulama' sebut, dalam kitab fiqah pun banyak bagi tahu kita, kalau kita puasa hari Sabtu, puasa sunat, eloklah kita iringkan sehari sebelum atau sehari selepasnya. Saya ulang balik sekali lagi. Hari Sabtu besok, kalau kita nak puasa, disunatkan atau digalakkan kita mengiringkan hari Sabtu tadi sehari sebelumnya, yakni hari ni hari Jumaat, atau sehari selepasnya hari Ahad, kita kembarkan dengan hari Sabtu. Boleh dapat. Katalah hari ni maksudnya puasa esok sekali Ahad. Ya, betul. Okey, dia macam ni. Katalah hari ni, alamak ustaz, hari ni tak puasa. Tadi dah tibai kau-kau punya nasi Arab, kambing meniarap semua, harimau menangis semua. Jadi kita dah tibai. Start besok. Okey, ustaz sihat alhamdulillah. Start besok, kita puasa esok. So cantik kita kembar dengan hari Ahad, Sabtu dan Ahad, atau Jumaat dan Sabtu. Kalau Sabtu sahaja, Ahad tak puasa, Jumaat pun tak puasa, Sabtu sorang-sorang saja, kalau Kristian boleh ke puasa? Terpulang lah. Kan ada sahabat kita ni, betul ke Kristian? Kalau betul lah dia Kristian, boleh je kalau dia nak puasa, terpulang lah. Ikut agama dia macam mana kan, saya tak tahu. Kan yang saya cerita ni yang berkait dengan ajaran Islam, insya-Allah. Okey. So kalau kita puasa Sabtu sahaja, maka ulama letak hukumnya makruh. Kan? Jadi cantik nak buang makruh tu, kita kembarkan dia. Jumaat dan Sabtu, atau Sabtu dan
Ahad. Lagi cantik, sambung terus hari Isnin. Lama macam ni, sambung hari Isnin. Sebab Isnin sunat puasa kan, puasa Isnin Khamis tu. Jadi untuk yang tadi saya kata tu, Waalaikumsalam Aurora. Baru okey. Ya Allah, naik atas bumbung ke apa tu? Ni naik atas bumbung flat pula kan. Tajuk malam apa Ustaz? Ni kita cerita pasal bulan Rejab lah, kelebihan Rejab. Baik, untuk yang tadi yang kata nak puasa straight 3 bulan tu, kita cadang macam ni lah. Ustaz nak tanya, kalau kita puasa sunat Isnin sampai Jumaat, Isnin sampai Jumaat, boleh je. Tapi cadangan cantik dia macam ni. Kita ambil Isnin Khamis je lah. Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis. Lepas tu nanti bila kita tengok 13, 14, 15 Rejab. Cuba tengok hari apa kalender tu. 13, 14, 15. Itu dipanggil hari-hari putih, sunat puasa juga. So kita ambil Isnin Khamis. Lepas tu cari 13, 14, 15 hari bulan Rejab. Ustaz, kalau puasa bulan Rejab dapat apa? InsyaAllah kita dapat pahala. Dapat pahala, dapat rahmat Allah, dapat keampunan Allah. Dia tidak adalah orang kata spesifik dia punya pahala tu. Dia tak ada spesifik. Cuma kalau nak puasa boleh. Niat untuk puasa 3 hari tu apa Ustaz? Kita niat je. Sahaja aku puasa sunat kerana Allah pun boleh. Sahaja aku puasa sunat bulan Rejab kerana Allah Ta'ala pun boleh. Kalau perempuan-perempuan yang belum settle dia punya dia punya qada yang puasa tahun lepas, puasa qada je lah, puasa ganti terus senang. Tu Ustaz dah jawab dah kan. Kita nak sebut Rejab pun boleh, tak nak sebut pun tak apa. Macam katalah kita niat sekarang kan, saja aku puasa sunat esok hari kerana Allah, boleh je. Ataupun nak rasa confident sikit, saja aku puasa sunat Rejab, boleh je kan. Niat tak ada masalah. Niat tak ada masalah. 13 hari Khamis, cantik tu. 13 Rejab hari Khamis, 14 hari Jumaat, 15 Rejab hari Sabtu. Sambung pula. 3 hari ni dipanggil hari-hari putih. Ustaz ulang balik. Nak ulang yang mana tu? Nak ulang yang mana tu? Kan? 3 hari putih. So macam ni. Okey, nampak keadaan macam dah tak terkawal ni. Ambil nafas dulu. Bawa-bawa tenang, relax. Okey, macam ni. Siapa nak puasa besok boleh puasa, tapi dikembarkan dengan hari Ahad lah. Kalau hari ni tak puasa, ambil hari Ahad. So Sabtu, Ahad. Dah alang-alang Ahad, sambunglah Isnin. Lepas tu kita rehat lah. Selasa, Rabu rehat. Hari Khamis puasa sunat balik. Lepas tu rehat Sabtu, Ahad. Isnin puasa sunat balik. Ambil selang-selang. Relax. Sebab apa? Sebab latihan menuju Ramadan. Kalau untuk kaum ibu, kaum muslimat yang orang kata masih ada balance hari yang tak berbayar lagi puasanya, inilah masanya. Tapi ada satu benda lain saya nak sebut untuk muslimat. Kalau nak ikut sunnah betul, saya sebut kejap lagi. Stay tune. Sikit lagi nak habis ni, nak habis dah pukul 10 dah. Hari ni lajak sikit lah. Hari ni lajak sikit. Naim, dekat-dekat nak habis lah. Masuk lambat siapa suruh? Sahabat saya mengajar Mesir, rakan serumah dulu, Darun Naim. Ustaz, kalau orang tu tak solat boleh ke puasa? Dia tak solat tu sebab apa? Memang tak boleh solat ke? Kalau dia tak solat sebab dia datang haid dia, memanglah dia tak boleh puasa kan? Tapi kalau dia tak solat tapi dia nak puasa, tak ada makna juga. Sebab solat tu lebih penting daripada puasa kan. Dia kena buat dua-dua lah. Kalau dia buat puasa saja tak solat, rugi. Takut puasanya kena reject. Penat dapat lapar dahaga. Na'udzubillah. Ya. Okey.
Sekejap nah. Yang soalan dekat TikTok ni sekejap. Saya nak habiskan sikit lagi. Okey. So kita macam ni. Untuk Rejab ni, dia ada hadis tau. Untuk bulan Rejab, saya dah tengok dan kitab ni pun ada. Untuk bulan Rejab, sahabat cerita macam ni. Tapi benda ni kalau kita tak faham, nanti memang pening. Memang pening. Okey, macam ni. Sahabat bagi tahu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang bulan Rejab, kadang-kadang kami tengok Rasulullah ni berpuasa sampai tidak berbuka. Okey. Dan sahabat kata ada masanya juga kami tengok Rasulullah berbuka macam tak puasa. Sekejap sahabat kata berpuasa macam tak berbuka. Sekejap sahabat kata berbuka macam tak puasa. Nampak? Tu saya kata buat bertenang dulu, ni macam pening sikit. Sahabat kata Rasulullah ni dalam bulan Rejab ni, mereka nampak Nabi ada masanya berpuasa macam tak berbuka. Kejap lagi saya huraikan maksudnya tu. Ada masa pula, kata sahabat, kami tengok Nabi dalam bulan Rejab berbuka macam tak puasa. Maksudnya apa? Maksudnya ialah Nabi tak ada puasa full dalam bulan Rejab. Tak ada. Kadang-kadang Nabi puasa, kadang Nabi tak puasa. Macam kita lah lebih kurang. Kadang puasa, kadang tak puasa. Tapi kita ni, saya. Banyak tak puasa. Kan saya, bukan tuan-tuan. Tuan-tuan, ibu-ibu ni semua wali-wali ni. Kan? Semua hebat-hebat ni. Jadi. So, dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni dengar baik-baik, pada yang kaki-kaki puasa dengar baik-baik, iaitu Rasulullah paling banyak puasa sunat adalah di bulan Sya'ban. Janganlah mengajuk. Alamak, geng-geng Facebook mengajuk pula. Dapat anak baru, jangan lupa anak lama. Relax lah. Kan, dua-dua anak saya, jangan risau. Dua-dua anak saya, buat-buat tenang. Jealous ke Kaza? Relax lah. Kan, nanti kita belanja nasi lemak lah. Okey. Alright, apa tadi? Tengok, saya dah terlupa dah ni. Nabi SAW paling banyak berpuasa Allah. Sabar. Baik, Nabi paling banyak berpuasa sunat bulan Sya'ban. Daripada 12 bulan tu, paling banyak Nabi berpuasa sunat adalah Sya'ban, bukan Rejab. Okey? Dapat dah jawapan dekat situ kan? Okey. Satu lagi saya nak tambah sebelum sebelum saya tamatkan kuliah malam ni, iaitu adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantikan puasa Ramadan yang ditinggalkan oleh mereka, iaitu pada bulan Sya'ban. Nampak gaya bulan Rejab ni relax, Ustaz, goyang-goyang kaki dulu. Sabar. Semua isteri Nabi menggantikan puasa Ramadan yang ditinggalkan tahun sebelumnya itu. Sebelum masuk Ramadan yang baru, mereka qada pada bulan Sya'ban. Apa hikmah rahsia yang tu saya tak tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Saya tak jumpa lagi lah. Kalau ada yang siapa jumpa, boleh share lah. Ya. Kalau ada yang jumpa, boleh share. Tapi isteri Nabi semua ganti puasa dia bulan Sya'ban. Habis kita macam mana, Ustaz? Kami orang perempuan ni terpulang lah. Kalau rasa-rasa macam boleh sampai hidup nyawa kita bulan Sya'ban, kita tunggulah. Tapi kalau rasa-rasa nak cantik, buatlah siap-siap kan. Buatlah awal-awal supaya kita tidak terhutang. Dia macam tu. Boleh dapat. So clear no? Bab puasa saya rasa clear lah. So malam ni ambil peluang berdoa, istighfar, sedekah,
baca Quran ke, wirid ke, malam besok qiyamul lail ke, buatlah apa yang terbaik, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, insya-Allah. Tu dia. So untuk kuliah kita ni, saya rasa kalau biasa saya akan sambung hari Isnin kan. Tapi saya rasa untuk nanti kan kata saya memilih kasih pula kan. Tapi tak tahulah, Sabtu Ahad ni mungkin saya buat kuliah dekat TikTok kot kan. Bukan apa, sembang. Saya menyembang. Sebab banyak orang tanya soalan kat situ kan. Saya bukanlah pandai menjawab, tapi mana yang boleh saya jawab lah. Yang saya tak tahu, saya kata tak tahulah. Kan. Tengoklah macam mana. Buat-buat tenang. Tapi yang penting hari Senin malam kita jumpa lagi lah. Hari Senin malam kita jumpa. Kalau ada kuliah terkejut sehari dua ni, Sabtu Ahad ni, saya maklumkan lah, insya-Allah. Boleh nak? So selamat beramal pada malam ini, insya-Allah. Setakat yang kita mampulah ya. Siapa nak puasa besok dipersilakan. Siapa yang nak yang nak buat ibadah lain, bismillah, teruskan. Niat-niat yang murni diteruskan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Amin ya rabbal alamin. Okey. So, terima kasih banyak geng-geng Facebook. Bertahan juga Facebook malam ni dekat 100 orang. Kan, TikTok ada 30 lebih. Tadi 50, turun dah 30, lepas tu naik pula 40. Macam itulah, turun naik lah. Orang singgah, orang keluar, orang singgah, orang keluar. Baik, apa pun kita stop dulu. Siapa yang nak menyambung boleh pergi ke TikTok pula lah. Sebab TikTok ni ada beberapa soalan yang saya try nak jawab lah. Mana yang saya boleh jawab, saya cuba jawab, insya-Allah. Baik, itu saja. Terima kasih banyak pada semua yang bersama malam ni. Selamat menyambut bulan Rejab. Selamat menghabiskan Syakban, dan mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita bertemu Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Dan tadi saya dah tembak dah doa dekat TikTok tadi, doa Rejab. Jadi pakat-pakat viralkan lah, kita share-sharekan. Mudah-mudahan ada pahala lah untuk orang yang membaca, mengaminkan dan sebagainya, insya-Allah. Okey, kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah, suratul As, dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita jumpa lagi insya-Allah hari Senin malam macam biasa 9 suku. Kalau ada kuliah-kuliah emergency, kita akan maklumlah dalam grup Telegram kita, insya-Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.